selamat kita bertemu semua dalam pengajian kita pada pagi ini. Tapi sebelum belajar, nak tanya awak semua. Siapa nak buat adjustment, boleh buat adjustment. Kalau rasa aircon ni terlalu sejuk, panaskan sikit. Tak boleh adjust lagi? Nah, saya buat masa ni masih boleh tahan. Tapi kadang-kadang dah belajar dia saya pun tak boleh buat adjustment. Agak-agaknya benda ni tak pernah servicing tak? Dia nak maintain 1 tahun, baru-baru barangkali 1 tahun tu diamkan lah. Tapi lepas tu every year kena maintain. Kan? Kita ni kan alhamdulillah sihat dia. Mudah-mudah belaka. Kan? Jadi kita kena jaga. Jadi kita nasihat kesuruhan apa hati yang bersih dari batil dan jahat. Betul? Mau apa? Kau nak masuk ke title tu? Apa tajuk dia? Hati yang bersih. Siapa sama buku awak dengan buku saya tak sama. Hati yang bersih dan hati. Yes, 41 saya ada buku sekarang 44. Nah, nasihat pertama wasiat iman. Okey, buku hijau kita buka dulu. Gila bawah tak pakai. Sebelum itu kita ingatkan kita akan tutup kelas pasal pihak masjid pun tak ada orang nak gantikan, kita tutup sudah. Okay. Pasal takut nanti buka separuh pun tak sampai. So kelas akan ditutup 2 minggu. Minggu depan, berapa kali minggu depan 30 sampai 6. Dan kita buka semula pada mana pula 13 buka balik. So 2 minggu cuti. Siapa yang tak datang bagi tahu. Okey, kemarin kita buku hijau muka surat 14 kan? Mana boleh habis? Awak akan tanya dah habis. Saya tak bercakap, awak ni cakap awak habis, semua kelas saya tak boleh habis. Sebab musyaratah saja berapa yang panjang. Nanti kita baru nak masuk musyaratah dah settle. Kalau cakap musyaratah settle, nyari masuk murakabah. No, murakabah. Murakabah belum habis pun. Hello. Okey. Baik, awak kata dah habis, saya soal awak. Nyari kena doa lupa kan? So jangan buat lupa. Okey. Okey, kita baca doa dulu dan baru kita ini. Tapi sebelum kita baca doa, saya nak tanya awak kata awak dah habis tadi kan? Okey, musyaratah tu apa makna? Perjanjian dengan Allah. Okey, buat perjanjian. Kemudian kita buat perjanjian dengan siapa? Allah. Kenapa buat perjanjian? Untuk jadikan orang baik. Kita buat perjanjian sebab kita nak jadi wanita takwa. Kita nak bersihkan hati kita, tazkiratul nafs. Proses kebersihan hati.
Kalau kita nak jadi wanita yang baik, nak jadi orang beriman yang sebenar, hati ni mesti bersih. Beramal berapa banyak pun hati tak bersih, iman kita tak meningkat. Susah jadi orang takwa sebab hati tak bersih. Jadi kita kena, kalau benar-benar kita nak jadi orang yang kuat iman, insya-Allah boleh. Tapi kita kena jalan proses kebersihan. Dan ini akan meningkatkan takwa kita, iaitu kita mesti buat pensyaratan kepada Allah. Kita nak buat perjanjian kepada Allah, nak kembali kepada Allah. Mengikut, nak kembali ke jalan Allah dengan sebenar-benarnya, bukan sambil remu. Okey? Dan itu yang kita kena buat. Yang pertama, kita kena sucikan hati kita, bersihkan hati kita, kerana ini hati ini akan menjadi sebab kita dapat keselamatan dan keuntungan. So, saya telah terangkan beberapa ciri-ciri dalam nombor 1 je. Yang mana saya terangkan tak banyak, 4 saja perkara kalau kita boleh jaga apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Ada tak? Apa dia? Pertama, jangan banyak makan. Kerana banyak makan akan menghilangkan nikmat beribadah. Okey? Kedua, jangan banyak tidur, kerana ini akan menyebabkan umur tidak barakah. Umur habis kat tidur saja, tak ada kurang manfaat. Yang ketiga, jangan banyak cakap. Sebab cakap-cakap ni banyak salah, banyak dosa, banyak umpat. Dan kadang-kadang cakapan-cakapan tu sampai seorang tu boleh keluar dari Islam. Okay, so jaga percakapan kita. Yang keempat, jangan harapkan redha daripada manusia. Jangan hidup untuk nak bikin manusia happy dengan kita saja, sedangkan Allah tak happy dengan kita. So kita hidup untuk cari redha Allah. Itu yang nombor 1 yang kita punya kita nak usaha supaya hati kita bersih. Okay. Kemudian yang kedua, jangan condong kepada yang salah. Dalam hidup kita sedaya upaya hidup atas kebenaran, buat kebaikan dan kebenaran, dan harap kebaikan dan kebenaran. Jangan condong kepada perkara yang Allah murka. Jangan condong kepada perkara yang haram. Jangan condong kepada perkara yang boleh menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dari pemakanan, dari pakaian, dari pergaulan, dari kehidupan, dari rumah tangga dan sebagainya. Kalau kita orang Islam, kita jaga siaya orang beriman, tapi misalnya pakaian tak sesuai sebagai orang Islam, solat tak tinggal, ini dia condong pada yang salah. Okay? Kalau misalnya kita bilang dari segi kita orang Islam, kita bilang kita solat, puasa, semua buat, tapi dia hidup ada penipuan, suka menipu orang, suka barangkali cakap bohong, barangkali ini semua condong kepada kesalahan. Atau dia bekerja misalnya di tempat yang tak bersih, yang tak halal, yang syubhat. Kita tengok banyak orang Islam kita, kesianlah apa nak buat. Kalau Allah beri mereka taufik hidayah, mungkin mereka sedar. Awak orang Islam, orang beriman, kalau bilang awak kafir, kita orang tu akan marah, tapi dia tolong jual arak kan? Ada tak? Dekat NTUC kat mana ada tak? Arak jual, orang datang bawa babi pun dia kena jualkan. Ini condong kepada kesalahan. Carilah kerja lain. Ya, dia kena uruskan, kalau 7-Eleven dia kena uruskan orang nak beli toto. Kan? Ini semua condong kepada kesalahan. So kalau kita ini wanita takwa, kita kena elakkan dia perkara haram dan subhat. Okey, kemudian jangan malas melakukan amal soleh. Sebanyak mungkin, seboleh mungkin buat amal soleh. Kita buat amal soleh dengan sebaik-baiknya, bukan sebanyak-banyaknya. Ayat dalam surah Baqarah, surah Mulk. Cuba siapa boleh baca ayat 1, ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Maha barakat Allah dan segala kerajaan, segala kerajaan di tangannya, dan dia berkuasa atas setiap sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, dia yang menciptakan, yang menjadikan
mauta wal hayat, kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, supaya dia dapat menguji kamu, dia nak melihat kepada kamu siapa di antara kamu fa'ahsanu amala, yang paling baik amalan, bukan fa'aksaru amala. Kalau fa'aksaru amala, siapa di antara kamu yang paling banyak amalan. Allah tak cakap banyak, Allah tak kata yang baik. So kita bila nak beramal, kita beramal betul-betul, sungguh-sungguh. Jangan malas-malas, jangan lebih kurang jalan, jangan kita asal buat. Allah tak suka yang amalan macam ini. Allah suka kita buat walau sedikit, kekal, dan kita buat bersungguh-sungguh. Okay. Itu yang Allah kehendaki. Okay. So, kita tanya diri kita. Saya yakin awak semua faham, tapi saya nak cuba cakapkan saja. Berapa banyak di antara kita yang solat, dah bertahun-tahun solat, yang faham semua bacaan dalam solat? Kalau kita dah faham, Alhamdulillah. Tapi kalau sampai hari ini bacaan dalam solat tu belum faham, bermakna kita belum ahsanu amalah. Faham tak? Bertahun-tahun solat, bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni ghafir. Apa makna? Apa maksud? Ba'ad at-tahiyyatul mubarakat. Apa makna? Apa maksud? Okay. Yang kita baca Al-Fatihah, apa yang kita baca? Baca surah, apa surah? Apa makna surah yang kita baca? Kita tak nak jadi burung kakak tu, apakah baca aja, tak faham apa yang kita baca. Okay. So itu nama ahsan amalah. Alamak, aku pun belum faham juga. Jangan tak saya tak akan tanya awak. Nur ini faham tak? Hajar faham tak? Saya tak tanya gitu. Saya cakap awak ingat sendiri. Kalau awak rasa belum, Ustazah takkan awak faham tak faham? Saya takkan buat gitu. Okay, saya tak pimpain awak. Tapi mana awak sadar kesilapan awak. So apa awak nak buat cuti 2 minggu? Aku belum buka belajar yang faham. Aku dapat takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Apa aku baca ni? Aku baca fasih, tak tahu mana. So dalam 2 minggu lebih cek semua makna. Itu ahsan amalah. Kita ada kesedaran, kita ada peringatkan, kita perbaiki. Kalau kita tak diam, tidak buat ahsan amalah, dia tak kisah lah, tak kisah. Ustazah bukan tak ada. Tapi awak rugi sebab awak buat ibadat, awak tak tahu makna. Okay? Ada orang dia boleh tengok cerita Cina, apa benda lah cerita tu cakap. Dia boleh faham juga. Pasal apa ada action kan? Agak tapi betul-betul detail dia tak faham. Ada orang peminat cerita Hindustan pula. Dia boleh tengok kan? Dia bilang ini mesti jatuh cinta. Dia bilang pian, maafkan dia. Ini cinta lah cerita. So, tapi dia tak tahu apa yang orang tu cakap. So, sebaik-baik kita jangan solat ni, kita tahu apa yang kita cakap. Dan kita perbaiki. Kalau kita sekarang zikir lebih kurang, zikir betul lah. Okay? Tetapkan, baca selawat tetapkan, baca ni tetapkan. Sebab Allah nak tengok kita punya ahsan amalan, sebaik-baik amalan. Bukan sebanyak-banyak amalan. So satu persyaratan kita untuk supaya hati kita bersih, kita kena jangan bermalas-malas mengerjakan amal soleh. Sebelum saya masuk ruang murakabah, sekarang baca doa. Boleh? Doa apa? Doa semua jangan lupa. Doa apa? Dah hafal belum? Okey, baca kuat-kuat. Mula. Tak kuat tu. Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hafal lah ni, tengok bagus. Tak apa. 2 minggu sekarang boleh? Boleh ke tak boleh? Macam tak jawab. Boleh? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal.
Okey. Hafal dulu saya terangkan apa maksud ayat. Baik, sekarang kita bincang tentang muraqabah. Kita sudah buat perjanjian dengan Allah. Ini orang tak tahu perjanjian. Kita dah berazam dah. Berazam, tinggal azam, tinggal azam, tinggal azam. Azam satu Muharram aku jadi orang baik. Tak baik-baik juga. Baiklah tapi tak cukup points dia. Okey? Tapi kan kita nak berazam betul-betul nak jadi orang yang benar-benar baik. So kita sudah buat perjanjian dengan Allah. Tak ada orang tahu. Apa perjanjian kita? Kita akan cuba jaga hati kita. Macam nak jaga hati? Jagalah makan, jagalah minum, jagalah kita punya percakapan. Jagalah kita punya hidup. Jangan cari keredaan manusia. Itu paling kurang. Dan kita benar-benar sekarang tak nak cenderung kepada yang tak baik. Kita cenderung kepada yang baik. Dan kita nak buat rajin-rajin beramal soleh. Ini perjanjian kita dengan Allah. Okey, bermakna bila kita dah ada perjanjian demikian, bermakna kita nak kembalilah ke jalan Allah. Okey, bila kita buat demikian bererti orang ni termasuk golongan orang yang tawabin, mutatahhirin. Selalu kita baca kan dalam doa lepas angkat wuduk, yang ujung dia waj'alni minal mutatahhirin waj'alni ibadika salihin minat tawabin wal mutatahhirin min ibadika salihin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan orang-orang yang kembali ke jalan Kau, yang taubat. Masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang suci, suci hati, suci amalan, suci niat, suci segala-galanya. Dan masukkanlah aku dalam golongan hamba-hamba-Mu yang salihin. Okey, bermakna orang ni dia tak sebab dia nak kembali ke jalan Allah. Mana dia nak taubat. Dia nak kembali benar-benar, dia nak ikut perintah Allah. Dan dia dah ikut semua keputusan yang dikendaki. Maka sekarang dia mesti ada muraqabah. Apa tu muraqabah? Muraqabah, kalau kita bilang dalam kitab kita, selalu mengawasi diri. Apabila seorang telah mengikat perjanjian, harus baginya merasakan keperluan menjaga dan mengawasi perjanjiannya agar tidak dilanggar. Ini kita tak bincang dengan Allah dulu, kita bincang dengan manusia. Okey? Orang ini pandai berniaga. Pandai. Dia cekap berniaga. Ini berniaga, kalau orang tak cekap memang tak boleh jadi. Orang boleh cebur berniaga. Tetapi awak tak cekap. Berniaga tu tak lamalah tutup. Okey? Seorang yang pandai misalnya dia nak, dah ada katanya ada kedai untuk take over. Ini kedai makan. Orang boleh jual macam-macam. Ini kedai ni. Orang yang cakap niaga dia tak terus dengar cakap orang tu. Ni profit, dia katanya berapa dia keuntungan. Satu hari berapa pendapat awak. Mungkin dia akan cakap apa-apa. Tapi orang yang pandai niaga, dia akan betul-betul tengok itu tempat. Itu tempat boleh berniaga, tak boleh berniaga. Orang yang jual tu boleh cakap, kalau dia ada berniaga, dia cukup hebat, kenapa dia jual? Kenapa dia tukar nama? Dia Tuan Presiden awak kena tanya. Kalau berniaga tu bagus, kan, boleh menguntungkan, okay, awak tak payah kerja ofis dia. Awak punya kerja ni gaji orang boleh beribu-ribu. Kenapa awak nak jual? Kenapa nak tukar nama? Kan? So, itu soalan satu kena jawab. Nombor dua, dia boleh cakap apa pun. Awak hantar orang atau awak sendiri duduk kat situ survey 1-2 minggu. Janganlah kamu. So awak tahu kat situ banyak orang ke tidak. Dia kata, oh ini tak ada. Hari Jumaat, hari Minggu banyak. Orang Kristen sama juga. Okay. Dan dia kalau dijual apa pun, dia tengok dia ni kalau jual satu pinggan berapa, 10 pinggan, 100 pinggan berapa. Dia boleh buat kira-kira. Dan dia boleh tahu tempat tu ada berniaga, tak ada berniaga. Kenapa awak give up? Dia kata saya give up pasal saya tak ada kaki tangan. Dan anak-anak tak hendak, semua tak hendak, berniaga bagus. Pelanggan dah ramai. Sebab tu saya give up. Jadi yang dia minta pula keuntungan tu berpatutan. Okay, so dia dah buat survey. Itu orang bisnes. Dia pandai. Tapi kalau misalnya awak pandai niaga, awak tahu semua cara, cuma sekarang duit tak ada. Macam mana nak niaga, tak ada modal?
Tapi saya ada modal misalnya. Okey? So, awak buat perjanjian dengan saya. Awak dah jumpa saya, Ustazah, I nak buat yang begini-gini. Ni saya plan. Kalau pergi bank pun, bank ada modal. Faham tak? Awak tak ada duit. Awak datang ke bank. Bank kata, terangkan apa punya idea. Awak punya plan. So dia kata, if I take this place, I buat gini, I buat gini, I buat gini, I buat gini, I buat gitu, I buat ini, macam-macam buat. So bank dengar. Dia nampak ada bagus idea dia. Okey. Permulaan saya rasa ada modal sikit. Sama juga macam kata awak cakap dengan saya bukan baik. Katalah saya ada duit, awak cakap, saya akan buat gini, saya buat gini, saya buat gini, saya buat gini. Okeylah. Saya akan bagi 100,000. Awak punya ni. Dapat jangkau dan jaga. Dan saya, bila kasih 100,000, saya tak lepas tangan. Saya tinjau awak dari jauh. Saya tengok awak dari jauh. Awak macam mana punya performance. Awak boleh berniaga. Awak selalu ada kat tempat syarikat awak, kedai awak, kedai makan kat awak selalu ada kat sana. Awak sendiri yang jual, awak sendiri yang uruskan. Awak boleh buka syarikat, awak sendiri ada kat situ. Atau awak ambil duit saya kasih 100,000, awak joli ke habis. Kalau bilang tak ada berniaga, tak apa, tertutup dan sebagainya. Jadi saya amati awak. Faham tak? Tak ada. Dia ni memang boleh berniaga. Boleh berniaga, tapi 100,000 mesti tak cukup modal. Tapi 100,000 pun dia dapat pusing. Lepas 1 tahun, saya akan tengok awak punya performance. Sebab sekarang orang kerja government, kalau kerja-kerja biasa tak ada kerja government, okay? Bulan 12 dia dapat bonus, kan? Bulan 13, pada dapat 1 bulan gaji. Dan tahun ini dapat lagi extra 1.1. So dia dapat 2.1 plus gaji. So dia dapat 3.1 ni bulan 12 balik. Lepas tu nanti bulan 3, bulan 4 dia ada apa? Dia tengok awak punya performance lah. Grading awak. Nanti dia akan tengok 1 tahun awak punya performance macam mana. Nanti yang pangkat tinggi pada awak akan kasih awak grading. Okay? Jadi kalau daripada grading tak dapat C ke B ke atau A ke, tengok situ. Kalau dapat A, susah dapat A. Tapi kalau dapat B dah cukup bagus. Kadang-kadang awak dapat lagi ekstra 3 bulan sampai 6 bulan punya gaji. Ekstra lagi. Kadang-kadang awak dapat sebulan, kadang awak dapat setengah bulan. Tengok macam mana awak perform, macam mana awak bekerja dalam setahun. Kan dia tengok apakah dia ambil cuti. Kan? Kalau semua extra work, ada apa-apa extra dia buat ke tidak, begitu ke tidak. Jadi awak punya yang atas awak tak akan buat makin. Bangsa orang tak kisah 10 kali kerja ambil cuti. Janganlah bulan 12 kan. Bila bulan 12 tak sakit pun bilang sakit. Asyik ambil MC je padahal tak sakit. Ingat tak sakit ambil MC itu haram awak makan. Gaji tu satu hari haram awak makan. Awak tak sakit. Kenapa ambil MC? Penipu, penafik awak. Okay, ni orang menipu. Tapi awak sakit, awak ambil MC tak salah. Faham tak? So awak dapat nanti lagi. So tadi dah 2.1. Ini orang bekerja kamu semua tunggu ni. Bulan 3, bulan 4, performance punya grading dia macam mana. Dia dapat lagi 3 bulan gaji atau 4 bulan gaji. Nasib awak. Tapi saya bekerja kat warung tak dapat. Warung tak dapat. Awak kerja company individu tak ada. Government servant. Jadi dia akan terlihatkan. Jadi macam ini juga. Saya dah bagi Nuraini 100,000. Nuraini dah buat perjanjian dengan saya. Saya akan jaga, saya syarikat ini, saya akan uruskan, saya akan buat restoran, saya akan uruskan, saya akan pastikan makanan customer satisfied, masakan dia saya sendiri akan rasa sedap tak sedap. Kalau saya tak masak pun, saya panggil tukang masak, saya akan check kan rasa sedap tak sedap, apa yang terlebih tegak masin kenapa dan sebagainya. Angus jangan jual. Kadang-kadang awak dengar orang tu jual kari pop. Saya cakap kari pop lah. Pasal minggu lepas, ada adik saya beli kari pop. Saya tak apa suka. Tapi dia kata dia tahu kelas 1. Dia suka beli macam-macam. Jadi, bila dia beli satu. Saya balik, saya bilang, ini kari pop dah 2 hari. Keras. Kari pop baru-baru mana dia keras. Tapi makanlah juga. Kopek makan. Allah, dalam dia dah ada punya apa? Angus punya. Angus punya, terasa angus. Nama terkenal Syazah.
kat Kuala Road kan ada bau dia. Memang dia selalu panas-panas sedap. Tapi saya rasa kau dia out sekali. Jadi kalau kita orang yang berniaga, kita jaga. Ini dalam dia rusak. Orang kita tak mau jual, tak mau makan sendiri sudah. Jangan buat jual. Sebab awak punya nama akan jatuh. Faham tak? Awak punya nama akan jatuh. Okey, jadi awak kena jaga. Okey. Jadi kalau orang yang ahli berniaga, pakar berniaga, no, kita tak ada serve customer kita, ni barang dah masin, ini barang dah basi, ini barang sudah rosak, jangan jual, nama kita jatuh. Kan? Kalau customer tegur kita, ubah. Misalnya dia buat semua, dia jaga semua, dia urus sana urus, dia make sure kedai dia bersih. Kadang-kadang restoran handal-handal, orang nak makan pun geli. Sebab tukang lap datang, kita tengok dia lap, kain buruk, dia macam nak muntah. Macam nak muntah, nak masuk lagi dalam kebitan. Kain buruk dia kesat meja tu, sampai dia kesat tu, kita pegang masih melakit. Sebab kain dia dah teruk sangat. Mesti jangan ingat, nak untung aja. Ni semua nak jaga. Dia mangkuk kita macam mana ini macam. Jadi kalau dia orang ni perform, saya sebagai yang memberi modal, mungkin saya tak makan, saya tak pergi. Saya tahu orang kat restoran kan. Okey, ni restoran Nur Aini. Kita ada restoran Nur Indah, ni Nur Aini. So buka, so kita tengok hantar orang makan, macam mana servis, macam mana gitu. Orang kan report kan saya amati awak. Kalau lepas tahun, saya tengok memang awak berusaha keras. Memang awak betul-betul tepati janji. Saya bilang orang ini, saya rasa dalam setahun saya bagi modal. Saya tahu, niaga bukan satu dalam setahun dia dapat semua modal. Saya rasa awak patut lebih majukan kedai awak. Awak kata memang boleh lah. Ya, saya faham. Saya tambah awak lagi 500 ribu. Sebab awak perform dengan baik kan? Saya tambah. Saya dah amati awak 1 tahun. So, kerana awak punya usaha tu gigih, banyak, bagus, baik, saya tambah modal. Saya suruh cari, besarkan kedai ni, atau kita cari location lain, atau kita buat advertisement. Kemarin tak ada advertisement. Masuk surat khabar, masuk iklan, masuk itu, masuk ini. So, 500 ribu, kalau tak ada 1 juta pun saya boleh kasih, misalnya. Okay? So, awak expand dengan modal yang banyak, awak boleh masuk surat khabar. Kan? Masuk TV, masuk mana-mana iklan. Kemudian awak boleh beri tukar macam-macam. Makanya Pak saya bilang, cuma sikit saja lah. Awak punya lampu ni kurang terang. Kurang menarik. Lampu awak dah macam malap sangat. Atau punya dekor ni tak bagus. Tukar sikit. Sana tukar sikit sini. Tukar sikit sini. Awak punya berniaga lebih bagus kan? Begitulah kita dengan Allah. Kita buat perjanjian dengan Allah. Aku akan jadi baik. Kita jaga perut kita. Kita jaga mata kita, kita jaga lidah kita. Kita hidup hanya cari redha Allah. Kita tidak masuk mana lorong-lorong yang boleh bawa kepada maksiat. Kita tak cenderung kepada perkara yang Allah tak redha. Dan kita banyak membuat amal soleh. Kita rajin, kita tak malas. So Allah perhatikan. Aku bagi dia nikmat sekian, dia bagi banyak dia punya ibadat. Okey? Dengan sebab itu, Allah tambahkan nikmat. Allah tambahkan rahmat, nikmat rahmat, sehingga sampai ke satu stage nanti orang ini dah hanya badan dia dekat begini. Hati, perut, mata, telinga semua ke akhirat. Kita Tuhan bagi mata, Tuhan tengah tengok kita, tengah amati kita. Macam mana kau gunakan mata kau? Tengok drama. Hari ni pukul 4, pukul 5, pukul 6, drama. Dah itu kita sambung lagi sikit je nak habis. Dah habis dah tak nak tengok lagi lah. Ya ke? Berapa banyak kita dah jadi? Dah habis tak tengok lagi. Kita tengah nak habis, dia buat advertisement yang baru. Macam bagus Okey tak apa, kita tengok sikit je. Bila tengok sikit tersangkut dalam ni kan? Tersangkut episode 1 dan episode 2. Tersangkut episode 2 dan episode 3. So kita tak pernah habis berhenti daripada perkara yang tak baik. Mata kita terus tak dipelihara walaupun kita dah tua. Kita dah umur, mungkin setengah kita dah sampai umur yang kita dah tak patut lagi ada TV-TV yang menghayalkan. TV boleh tengok, tapi yang bukan menghayalkan kan.
Ini kita dah tua-tua pun drama tak habis-habis. Adam and Hawa lah. Habil and Kabil lah. Mereka nama cerita-cerita ni macam nama hebat-hebat tapi kita tak tahu lah apa cerita dia. Kan? Lepas tu tengok lawak jenaka, tengok itu, tengok ini, mega lawak, macam-macam lawak. Competition itu, competition ini, lawan tu, lawan ni. Ini ada pertanyaan. Jadi kita dah nak seronok. Kita tak perasan kita dihanyutkan. So kita tak dapat tambah nikmat. Kita belajar bertahun-tahun, kita solat bertahun-tahun, kita puasa bertahun-tahun, kita beri buat macam-macam perkara yang baik, tapi iman kita kat situ juga. Tapi kagum tengok ada orang terus meningkat. Kenapa dia boleh meningkat? Kita sama-sama dulu belajar. Kenapa dia meningkat? Sebab Allah tengok pada usaha kita. So Allah mengamati kita, mengintai kita selalu. Cuma kita perasan tak perasan. Dan bila Allah mengintai orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat. Syukur tu bukan boleh dibuat-buat. Syukur bukan makna Alhamdulillah, atau syukur, awak syukur Allah beri kita nikmat. No, syukur bukan pada lidah. Syukur first kali ke hati, dan lidah, dan anggota. 3 peringkat mesti penuh. Hati rasa puas, lidah memuji, dan anggota diletakkan dengan nikmat yang Tuhan berikan kita nikmat. Kita letakkan nikmat tu pada tempat yang patut diletakkan. Itulah bahawa Allah kata, la'in syakartum la'azidannakum. Jika kau syukur nikmatku, aku tambah. Okay? Aku tambah dan tambah dan tambah. Kadang-kadang kita tengok sajalah. Awak sakit. Orang tanya kita, dengar kata sakit. Saya hari ni orang tak berhenti tanya saya. Dengar kata sakit, mata kata operate. Oh, Alhamdulillah, saya dah habis operation. Ya, tapi dah okey mata dah. Alhamdulillah, dah melihat dan semua. Dia tak bilang, tapi masih ada lagi sikit. Jangan cakap kita. Okay. Allah dah bagi kita mata. Operation, betul dah operation. Bukan 1, 5 operation. Okay, kat mata saya. Dia dah buat operation. Dah boleh bawa kereta? Tak boleh. Tapi dia bilang, okey lah. Alhamdulillah, okey lah. Cuma tak macam biasa tu, tak macam. Kurang lah sikit. Ada gitulah, ada gini. Ini bukan cuma. You still complain. Walaupun kita tahu, satu urat dah putus. Memang dah putus lah. Takkan sama. Operate sebanyak urat putus. Punya mata kau, ke kaki kau, ke tangan kau, ke apa pun operate. Mungkin tak macam asal 100% bau-bau Allah tak telah jadikan. Dah rosak sikit kan. Tapi awak repair. Baju awak, Nora ini ada baju lawa. Koyak sikit. Bila tak koyak cantik tak? Bila dah koyak, kita bilang jahit sikit. Tetap ada cacat dia kan? Ada tak? Tapi still boleh pakai tak? Boleh pakai. Tapi kita dari cakapan kita tidak 100% rasa puas. Kita ada komplain. Allah dengar tak? Allah lihat tak? Allah sudah mengamati kita. Allah dah bagi kita modal. Modal apa yang Tuhan bagi pada kita? Kalau orang berniaga kasih duit. Allah bagi kita apa? Allah bagi kita nyawa. Masih panjang umur kita. Allah kasih kita boleh bernafas. Allah kasih kita sehat. Boleh melihat. Boleh bercakap. Boleh berjalan macam biasa. Berbanyak orang dah tak boleh jalan, berbanyak orang dah tak boleh cakap. Okay? Allah itu modal yang Tuhan pinjam kepada kita. So macam mana kita gunakan modal ini? Kita dah bersyukur pada Allah atas modal yang Tuhan berikan. Kita dah buat perjanjian. Tapi saya tak buat, Ustazah. Kalau kita belajar, kita memang kadang-kadang terlintas hati kita nak buat baik. Awak ingat nak buat baiklah, insyaAllah. Kita nak buat ini ke nak buat itu. Itulah perjanjian Allah. Allah bagi kita nikmat banyak. Sekarang Allah perhatikan. So, jagalah. Okay, jaga. Baik. So, diterangkan di sini. Kita murakabah. Selalu mengawasi diri. Kerana apa? Allah selalu mengamati kita. Mengintai. Okay. Senantiasa merasa dirinya diintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Mungkin tak semua dalam kelas ni boleh bawa kereta. Tapi kalau misalnya awak makan gula-gula ke,
pegang tisu ke jalan, kat tengah jalan ni. Lepas kesak ulat tisu, campak kat tepi jalan. Buat tak? Tak buat? Asal? Takut ada polis nampak. Betul tak? Tak usah nak bawa kereta. Kita ni, kita pegang tisu nak buang, tak, cari tong sampah. Ini disiplin kita kat Singapura. Cari tong sampah. Tak berani buang tepi jalan. Silap-silap hari bulan, polis kat belakang aku. Ada tak ada nanti kena tangkap, kena fine. Dan kalau tak kena fine pun, dia suruh buat social service. Dia suruh sapu jalan ke kutip sampah. Buat malu yang Ustazah kena kutip sampah. Kan? Jadi kali itu kita jaga tak? Pasal apa kita takut ada yang mengintai. Jadi kita kena buat gitu dalam hidup kita. Bila nak buat dosa, ada yang mengintai. Siapa mengintai? Allah. Allah melihat. Ni kamu nak tipu orang. Ni kamu nak ngumpat dia ni. Ni kamu nak cakap bohong. Okay? Pergi pasar, beli ikan. Okay? Dia cakap berapa? $10. Kita bilang, tidak, dia tawar banyak. Kita tawar dia 8. Tak boleh. Dia bilang tak boleh. Lu mau 9,5. Kau kasih 50 sen kurang. Tawar pun tak boleh. Kau kasih $10. Dia patut balik berapa? 50 sen. Dia balik kau 1,5. Jalan. Suka gitu. Suka kan? Patut dia kasih balik 50 sen kan? Dia kasih balik 1,5. RM1 tu tak halal bagi awak. Dia tersilap kasih tau. Jangan makan. Jadi penyakit kat kita. Pergi hantar balik. Nak hantar balik. Bukan aku minta. Dia yang kasih. Dia tersilap. Kadang-kadang dia mix up kan. Awak cakap 8,5. Dia bilang 9,5. Kan malu pun. Tapi bila dia kasih balik duit, dia kasih 8,5. Padahal dia macam tegang urat tadi. 9,5. Tak boleh kurang lagi. 50 sen saja kurang. Kan? Tapi bila dia kasih awak balik, bukan 50 sen. RM1 50 sen. Dua shilling dia kasih awak. Duit 50 sen satu, duit RM1 satu. Jadi kita happy tak dapat RM5 ni? Orang beriman tak makan. Kasih balik. Jangan cenderung pada yang salah. Rugi aku, Ustazah ni apa tu? Ustazah tak ada apa-apa, Ustazah menyampaikan aja. Siapa tak nak untung? Tahu tak? Tapi that $1 akan menyebabkan runtuh iman kita. Okay? Kita kena kasih balik, walaupun dia kafir. Bila kita kasih balik, kalau semua orang Islam buat macam itu, dia akan rasa kagum dengan agama ni. Orang dia jujur, amanah. Macam mana yang dijanji, dia cakap begitu dia buat. Dia tak tipu. Okay? Itu saya bagi satu saat kita orang perempuan suka pergi pasar. Kan? So kita kena apa? Kita tahu Allah sedang melihat kita. Tadi macam kita, Allah bukan manusia. Cuma saya beri contoh, saya dah bagi modal kan. Saya mesti tengoklah awak punya performance kan. Kalau saya tak tengok, saya hantar orang tengok. Allah tak tengok, Allah hantar malaikat tengok. Cakap everything dia buat, dia cakap, dia hapus. Jadi kita selalu ingat. Bila kita nak buang sampah, rasa takut, pasal takut polis, kan? Kat dalam lift, kencing lah. Tak ada. Pasal apa? Kamera. Kan? Jadi kalau kerana kita diintai selalu, kita takut tau. Nak buat sembarangan. So kita kena rasa Allah selalu intai aku. Bukan kamera, bukan polis. Allah melihat segala yang berlaku dalam alam ni. Kita boleh tipu manusia. Kita boleh tipu banyak orang, mak bapak, keluarga kita sebagainya. Tapi kita tak boleh tipu Allah. Okay? Apa kita dah buat masa muda dan sebagainya, Allah tahu. Dan sekarang kita dah tua, badan dah lemah. Kita taubat saja, minta ampun, minta rahmat, buat amal soleh, taat pada Allah sepanjang hayat kita. Tak boleh lagi buat kesilapan. Kalau dulu kita suka gaduh, bertekak dia tu, bertekak dia ni, anak adik-beradik pun gaduh. Okay? Pasal apa kita cakap kita. Kalau tak dapat kita maki, hamun, marah. Kita dah tahu kita berkesilapan. Okay?
Yang kita bergaduh tu bukanlah perkara-perkara hukum. Kita bergaduh tu perkara remeh-temeh. Okay? Tapi kita always minta dihormati. Kita always minta didahulukan. Kita kena buat ke depan. Kita tak dihormati lagi, kita tak di ini lagi, tak ada masalah. Asalkan aku tak buat dosa lagi sudah. Okay, setiap mana kita kena buat perubahan kerana Allah merintah, ya. Hadis Nabi SAW. Sa'ala Jibril alaihi salatu wassalam min al-ihsan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ini hadis daripada hadis yang keempat daripada hadis 40. Panjang lebar Jibril datang dan bertanya kepada Nabi tentang beberapa perkara. Okey. Yang mana hadis tu yang daripada awalnya Nabi Sayyidina Umar meriwayatkan hadis. Dia kata kami sedang duduk dengan Rasulullah. Datang satu orang, diberi salam, berpakaian bersangatan putih, rambut dia terurus, muka tidak berdebu, seorang pun tak kenal kita. Dan dia datang, dia terus duduk masuk dalam dan terus duduk depan Rasulullah, lutut dengan lutut kena. Ulama menerangkan ini adab belajar. Adab belajar, kita datang dengan pakaian bersih. Kalau tak putih pun bersih. Jangan datang dengan pakaian kotor dan berbau. Diri kita bersih, terurus, kukunya, rambutnya, apa terurus. Okey? Dan kita masuk dalam majlis, kita beri salam. Dan kita duduk depan-depan. Ini kalau duduk kat kursi, okeylah, masing-masing macam seat dia sudah terkhas. Kan? Dalam Islam tak ada khas, siapa dulu dia dulu. Ada orang mungkin kelasnya okeylah juga, tapi ada kelas-kelas dia duduk datang awal pun dia duduk belakang sekali. Pasal cabut senang. Okay? Dia dengan dia pun tak bersalam. Kalau belajar ustaz tak payah salam, dengan ustazah pun tak salam. Dan dia duduk ujung-ujung, datang pun ujung-ujung. Dan saya okey kelas ni not so bad. Ada kelas memang saya duduk bawah. Itu saya tak kasih macam ni, itu tengah-tengah kosong kan. Kalau saya punya kelas bawah, kalau dia ada renggang, saya tidak masuk dan baca doa. Saya tu datang rasa apa? Nasi hidang dah siap. Ada nasi hidang tak jadi? Itu cuma-cuma. Yang baru-baru tak faham. Pasal apa bila melopong tu tempat tahu hidang. Kan? Nasi hidang tak ada, so rapat. Kadang-kadang dia rapat, mata saya kat depan sini. Dia rapat suruh ke sana. Saya nak mengajar. Kerana saya tak suka, saya tahu rapat tengah-tengah. Jadi mata saya tak sakit. Ni pusing ni lama sakit. Ni bukan cakap bergurau. Serius. Awak cakap fokus kat depan. Kalau kena pusing sikit tak apa. Kena pusing saya tak boleh tahan. You boleh efek. So kadang-kadang dia itu, kadang-kadang dia saya tengah mengajar, dia bercakap. Dan sorry lah, saya tak jawab siapa. Saya kata, minta maaf, jangan bercakap. Kadang-kadang tegal juga. Saya kata, awak nak cakap, saya diam. Terus saya cakap. Okay. Kita boleh boleh mengawas. Jadi kita Nabi itu adab-adab yang diterangkan ulama. Jadi kita masuk, kita duduk dekat-dekat, rapat-rapat. Itu cara belajar, bukan kita cari kalau macam yang ada nak cari tembok. Jadi kat kursi macam tembok juga ada atas belakang kan. Kalau belajar tak tahu kan duduk bawah ada tembok. Ada lah ujung-ujung, so dia datang dia duduk kat tembok. Okey. Dekat rumah saya Bedok Reservoir tu, Masjid Al-Kaf. Okey. Kalau perempuan belajar boleh tahan jugalah, alhamdulillah. Tapi lelaki belajar lagi hebat. Ustaz duduk, punya hebat, murid-murid semua duduk kat tembok. Tengah-tengah satu orang tak ada. Kalau lelaki kan penuh kat tengah, lepas tu pergi tembok tak apa. Semua duduk kat tembok. Ustaz jaga dia semua kosong ni. Lagi sakit tau. Sebab ustaz yang sana, situ, satu sampai sini. Di tengah tak ada ustaz yang mata kat depan. Saya kena pusing gitu. Kan? So, ini yang dia datang dan yang datang ni dia terus duduk lutut kena Rasulullah dia tahu tangan.
Kata Rasulullah dan dia kata, Ya Muhammad. Mana ini orang bukan rendah level, sama level dengan Nabi. Dia tinggi level dia. Dan dia tanya pasal Islam, Nabi terangkan. Dia tanya pasal iman, Nabi terangkan. Dan dia tanya, Sa'ala Jibril alaihissalam, anil ihsan. Maka berkata Rasulullah, Anta abudallah ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu, fa'innahu yarak. Apa itu ihsan? Nabi kata ihsan itu ialah kau sembah Allah seolah-olah kau nampak Allah. Sekiranya kau tidak nampak Allah, dia nampak kau. Fa'innahu yarak. Allah nampak kau. Okay. So muraqabah ni kita kena ada ihsan. Orang kita kalau bercakap ihsan, kita kata belas kesian. Itu satu makna ihsan. Tapi sebenarnya makna ihsan dalam agama, apa kita buat, kita seolah kita nampak Allah. Kalau kita tak nampak, ingat Allah nampak kita. Allah tak terima. Innallaha la yaqbalu la yaqbalu illa thayyibah. Allah tidak terima apa pun amalan kita, melainkan yang taib. Apa makna taib? Yang baik, yang bagus, yang sempurna, yang suci. Okay? Ini saja yang Allah terima. Amalan kita zahir macam bagus nah, tetapi sebenarnya niat kita tak baik. Katalah awak datang belajar, bagus tak? Bagus. Bagus awak belajar. Okay, kita sini kelas tak ada masalah, kita dah lama belajar. Awak datang satu tempat belajar. Okay? Memang pahala besar. Tapi apa tujuan awak? Katalah awak datang kelas saya. Awak bukan pelajar saya selama ni, baru first time. Ahlan wa sahlan, jemput datang. Tapi awak datang, pasal aku nak dengar nama Ustazah Kamaria, aku nak tengok dia dulu. Dia macam mana cara dia ajar. Dia boleh ke tak boleh. Ataupun aku nak tengoklah orang dia mengada-ngada ke, sombong ke, bongkak ke. Kan? So awak duduk kelas, macam orang belajar. Dia kira macam orang belajar kan? Kita ingat dia orang tak belajar. Tapi apa kata Allah? Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap amalan dengan niat, dan tiap orang akan dapat apa yang dia maksudkan. Kalau awak datang satu kelas belajar hanya nak tengok muka ustazah ke, muka ustaz ke, nak tengok cara dia, itu aja awak dapat. Awak tak dapat ilmu, tak dapat hidayah. Faham tak? Awak datang, kata memang saya datang, saya tak nak datang, saya nak datang ni, hari ni saya tak ada apa-apa urusan. Dengar kata Masjid Darussalam ada kelas pagi, saya ni hari ada free, pun bolehlah pergi belajar. Orang kata yang ajar tu Ustazah Kamaria tu, kau orang tahu gitu gini. Tak apalah, yang dia ajar agama, saya tak tahu belajar, nak pernah dapat taufik hidayah. Dia dapat. Walaupun dia sama sekali. Faham tak? Tapi awak datang nak tengok cara orang tu, nak perhatikan, nak begitu, nak begini. Atau kata kau ustaz tu, kau tahu, yang ustaz yang ajar kat masjid yang ini, ustaz baru tau, handsome gila kau. Jadi awak dah dengar orang cakap handsome, nak tengok juga macam mana handsome dia. So awak pergi belajar kerana tengok muka ustaz yang handsome. Itu juga dia awak dapat taufik hidayah. Syaitan terus kacau awak. Tengah solat, Allahu Akbar, gambar ustaz keluar kat sekali. Habis itu. Okay? Pasal awak pergi belajar, macam orang lain pergi belajar, tapi awak sebenarnya nak tengok muka ustaz yang handsome. Atau kata memang ustaz yang handsome, aku memang suka belajar dengan dia lah. Aku tengok muka dia manis sekali. Macam kita tengok lembut lah, macam kita tengok cahaya lah. Cakap awak dah lain tau. Dari sisi tasawuf, awak dah tak boleh belajar dengan ustaz. Tak, syaitan akan kacau awak. Awak kata kenang-kenang dia. Tu janganlah ustaz. Jangan ustaz tukar jubah jangan ustaz tukar sarban. Ustaz pula ada janggut. Ustaz dah shave Dia ustaz shave, dia tahu ustaz tukar jubah, dia tahu ustaz tukar sarban, dia tahu ustaz tukar sandal pun dia tahu. Kalau ustaz tak apa juga awak cakap kan. Jadi kalau dah macam itu dah tak boleh belajar. Tapi awak pergi belajar, awak tengok belajar kan. Tapi Allah Ta'ala tahu kan.
Kita terlupa Allah mengamati kita. Kau bukan datang untuk kerana Allah. Kau datang nak tengok handsome-nya makhluk aku ni. Awak sedekah pun gitu. Orang yang sedekah, semua orang boleh sedekah. Tapi ada orang sedekah kerana dia boleh save income tax kan. Dia buat zakat. Dia boleh tolak income tax kan. Dia sedekah pasal apa? Pasal apa kasih sedekah? Supaya macam kita kalau datang belajar tengok ini kelas banyak orang gemas, aku nak cari siapa ada orang tua-tua kita ulur duit. Jadi orang kata dia tu kalau jumpa kita tak pernah kosong awak, mesti ada barang. Jadi orang tua-tua suka kan? Padahal yang dia kasih semua dia bunga. Ya banyak orang kasih orang tua-tua dia bunga tau. Haram tu. Awak tak boleh kasih duit interest, duit bunga sebagai sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Awak kasih duit halal. Okay? Bukan duit bunga. Jadi masing-masing punya perbuatan Allah Ta'ala tahu. So Jibril kata, dia mengingatkan kita, Allah melihat semua perbuatan kita. Jangan lupa tu. Bila kita terlupa Allah melihat kita, kita selalu ingat orang melihat kita. Okay? So kita punya cakapan, kita punya perbuatan, kita punya amal-amal nampak macam baik tapi sebenarnya tak baik. Okay? Cukup sampai sini. Murah khabar banyak macam itu. Okay? Wallahualam. Ini ada masa sama. Okay. Hari ini kita bincang hati yang bersih dari batil dan jahat. Hati yang suci. Macam mana kita nak betulkan hati kita? Kita kena kenal banyak bab hati sekarang kita akan bincang. Dari batil. Batil tu apa? Kesalahan. Daripada kesalahan. Daripada kederhakaan. Dan daripada jahat. Saat ini kalau dia baik, Masya Allah. Tapi kalau dia mulai jahat, takut kita. Okay? Ketahuilah, wahai saudara-saudara sekalian, moga-moga Allah membimbing kamu bahwasanya sebaik-baik hati yang dikasihi oleh Allah Ta'ala ialah hati yang suci murni dari segala kebatilan dan keraguan. Batil satu, ragu nombor dua. Batil daripada segala kesalahan. Ragu, selalu syak, wasangka, was-was. Was-was terhadap Allah, was-was terhadap manusia. Hati yang tak bersih, kan? Dia tengok orang tu, dia ingat macam-macam. Okay? Buku awak, duit awak hilang, awak akan terus syak, si dia tu ambil. Aku tak tuduh. Bila awak cakap tak tuduh, mana awak sudah tuduh? Kita bukan tuduh, tapi saya tinggalkan beg saya kat sini. Okay? Awak yang masuk penghabisan, dia masuk penghabisan. Tapi awak tak nampak orang tu ambil kan? Bagaimana ini hati yang selalu was-was? Selalu was-was. Okay? Bila hati was-was terhadap manusia, kurang kepercayaan. Kita tak percaya pada suami, kita tak percaya pada anak. Kita tak ada mak sendiri pun kita tak percaya. Suami bilang dengan kita, saya sebenarnya saya sayang awak. Iyalah. Dia jawab itulah. Iyalah. Mana dia aku tak percaya. Mana ini indah aku tak percaya kau. Kau cakap saya pun tak autam ni. Kan? Kadang satu anak cakap dengan mak, satu mak cakap dengan anak. Anak cakap, mak, saya sayang mak. Dia jawab. Padahal hati kita selalu was-was. Selalu ragu pada manusia. Bila kita tidak ada keyakinan kepada Allah, maka kita tidak ada keyakinan pada manusia. Hadis Nabi, al-yaqinu huwal imanu kulluhu. Yakin itu ialah iman sepenuhnya. Bila kita yakin kepada Allah, ya Allah takkan sia-siakan kita. Sebab bila kita percaya Allah selalu jaga kita, kita terhadap manusia yang lain, kita tak ada ragu. Misalnya ada orang cakap baik-baik dengan kita, atau orang suruh kita yang baik, apa saja orang cakap kita, walaupun dia tipu dan bohong kita mungkin akan percaya. Ada orang dia cakap macam you benar kan? Kita akan percaya.
Sebab kita tak pernah tak tahu bohongkan orang. Takkanlah kita percaya orang nak bohongkan kita. Kadang-kadang kita bergurau, kita orang bergurau, tapi dalam bergurau tu kadang-kadang adalah cakap-cakap yang macam benar. Saya ada 2 adik, okay? 2 adik. Dua-dua kalau cakap, tapi saya selalu cakap dalam gocek. Semalam-malam pun saya jumpa satu adik saya, family gathering, okay? Dan adik saya ni, dia orang kat Brunei. Kalau dia datang, dia aduh lah macam cerita, dia cakap-cakap. Lepas tu dia cakap saya, yang lain semua tengok muka saya. Dia kata, dia cakap yang serius. Saya bilang, you be serious in my pocket. You akan tipu I sekarang, goreng I, dia ketawa. Sebab saya tak tahu, dia orang suka main-main bergurau lah. Dia bergurau, tapi dia goreng-goreng lah satu sama lain. Nanti cakap, cik, ya. Dia pernah cerita Iban, dia ada anak perempuan 2, anak angkat 1, yang anak perempuan tu dia beritahu dengan anak perempuan dia. Dia kata, nak cakap you sikit. Muka dia serius sekali. Ni orang raya kan, dia pandai buat muka lah. Kan? Serius ke pasal dia kata kenapa? You jangan terpanjat You tenang okey? Dia kata okey. 2 kali dia buat anak dia. Satu kali dia cakap mak kau mengandung. Anak dia dah besar panjang tau. Your mother is pregnant. Anak dia percaya tu, happy. Padahal dia muka serius tapi dia main-mainkan anak dia. Dan satu kali dia beritahu anak dia, dia panggil bersih mana anak dia senang percaya. Panggil, dia cakap dengan dia. Dia cakap, tapi selama ni dia simpan. Actually tak bagus tapi ni cara dia orang lah. Simpan tapi nak cakap hari ni. You take it easy okay? You sebenarnya nak angkat. Si anak serius bukan dia nak angkat. Tapi papa love you. Lepas tu dia kisah aku goreng kau. Jadi banyak orang datang di sekolah. Kau main-main lah. Okay? So kita kalau suka main-mainkan orang, jadi nanti bila orang cakap kita pun kita ingat orang main-mainkan kita. Kalau kita tak biasa main-mainkan orang, macam gini je permainan, walaupun tak ada niat tak baik tapi tak ada permainan yang campur bombong, maka kalau awak tak pernah buat begitu, dan orang pernah percaya. So awak yakin pada Allah, kalau orang ni bohongkan aku, dia berdosa. Okay, bila kita dah akhirnya kita terasa kita dah tertipu kena bohong, taklah kita tak ada dendam, tak maaf. Kita tetap maafkan dia, kita tak ada dendam. So kita tak ada ragu pada janji Allah. Orang yang suka buat macam kelakar dan sebagainya, dia ada banyak keraguan, banyak question mark dalam tauhid dia. Okay, so kita mengharapkan hati yang baik. Dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti kalau hati kita suci, Allah akan selamatkan kita dari segala macam kejahatan, penyelewengan, dari segala was-was. Kadang-kadang kita tak was-was dengan orang, kita was-was dengan ibadat. Masuk bilik air yang kat wuduk 1 jam tak habis, baju sampai kuyup, mandi macam tak sah, ini macam tak faham. Yang ada masuk bilik air, pancuk 1 bilik air. Sampai tembok, hari-hari masuk bilik air pancuk tembok. Pasal apa? Takkanlah orang kencing kat tembok. Tapi dia macam itu. Terlampau was-was. Ibadat banyak. Saya ada satu kenalan saya. Saya selalu perhatikan. Dia selalu cakap, dia kalau budak-budak datang masuk bilik air, dia macam tak tenteram. Siapa masuk bilik air tak tenteram. Orang keluar dia terus masuk bilik air dia pancut. Satu hari saya sengaja buat. Saya bilang kayu saya tahu. Lepas tu saya masuk bilik air. Dah masuk air boleh kecil. Kan? Lepas tu dah habis tu saya keluar. Tak nak masuk. Saya cakap tak nak masuk. Jiwas lah. If you masuk and jiwas, you tak percaya I. So saya orang beriman, saya jaga najis. Takkan saya dah masuk pun nak pancur. Lain kalau kita kan nyanyuk. Na'udzubillah. Kan? Faham tak? Kita tak nak ada hati was-was. Was-was pun ini satu penyakit besar. Banyak orang yang dah kena penyakit ni, masuk bilik air berjam-jam, mandi berjam-jam, pancuk sana, pancuk sini, basuh tu, basuh ini, tak tentu arah. Islam dari simple ni. Okay?
Tapi kita bila ada penyakit ni kita terlampau banyak was-was dan keraguan. Bersih dari segala aneka rupa kejahatan hati yang senantiasa tunduk kepada hak dan petunjuk yang diliputi oleh kebaikan dan kebajikan dan kebaikan. Hati yang bersih dia akan selalu dapat petunjuk. Dia akan selalu tunduk kepada yang benar. Dan dia suka kepada kebaikan dan kebajikan. Walaupun kebajikan dan kebaikan sudah dilakukan oleh orang-orang yang bukan orang yang Islam 100%. Maka dia munafik, maka dia orang fasik. Tapi ini kebaikan dilakukan, kita akui. Okay. Itu yang hati yang kita nak cuba usahakan. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda yang bermaksud hati itu ada 4 macam. So, kita tengok kat mana kita punya kategori. Yang pertama, hati yang tidak bersangkut dengan syak wasangka. Padanya terdapat sebuah lampu yang menerangi. Itulah hati orang mukmin. Hati orang mukmin terang, bersih, suci. Bila hati seseorang itu bersih, suci, bagai lampu yang menerangi jalan, dia nampak yang baik, yang tak baik. Dia tak mudah menuduh orang. Dia tak mudah syak orang. Dia tak mudah maki orang. Dia tak mudah selalu mencari kesalahan orang. Dan kalau orang buat sesuatu alasan kepada dia, dia terima dengan begitu saja, tanpa ragu-ragu. Misalnya seorang isteri yang bersih hati, yang baik. Suami dia balik kerja lambat. Suami telefon, "Sorry sayang, I lambat today. I ada kerja banyak. Yang ada projek." Hati bersih, usaha syak. Syak akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Terima. Suami tipu. Dia cakap saja, tapi sebenarnya tempat lain. Kan? Dia jawab kat akhirat kan? Dia dah cakap bohong kan? Cakap bohong kan dia munafik. Dia berada di level iman, dia jatuh pada level munafik. Dia bohongi isteri dia. Bukan mana isteri mana boleh bohong. Orang beriman dengan isteri tak bohong, dengan anak tak bohong, dengan ibu tak bohong, dengan suami tak bohong, dengan sahabat pun tak bohong. Dia cakap yang benar. Okay? Dia tak putar belit. Ni suami bohong isteri. Okay? Isteri hati dia bersih, percaya? Suami hati tak bersih, buat putar belit, berdosa. Dunia sekejap saja. Kemudian betul-betul lah suami selalu berkelentong sana kelentong sini, malam dia keluar dengan staff dia dengan gitu dengan gini. Kemudian ada di antara orang kita dah nampak apa, orang cakap dengan isteri dia, "Awak ni betul, suami saya bilang dia kerja." Kerjalah, kau memang orang pun sayang laki lah, tak kena kau lah. Bodoh lah kau ni. Orang yang hati bersih, dia tak bodoh. Dia tahu manusia boleh tipu manusia, tapi manusia tak boleh tipu Allah. Kan? Semuanya tertulis. Tak ada siapa terlepas daripada tulisan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa buat amal baik walau seberat debu sekalipun dapat balasan, dia akan lihat balasan. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau boleh jangan berbual Kalau boleh jangan berbual. Barang siapa yang buat amal buruk walau seberat debu sekalipun, dia akan lihat. So si isteri ni perempuan beriman. Suami putar belit. Okay. Siapa putar belit, siapa jalan jujur, semua dapat balasan tak? Orang beriman tak ada ragu. Awak boleh cakap apa, dia kata, "Kau ni apa? Kau tak ada perasaan ke? Kau tak ada ni." Saya perasan tak perasan tak jadi soal. Setiap orang akan dapat apa yang dia usahakan. Ini yang kita cak ayat dia dekat sebelah je, muka surat sebelah. Okay? Kita mendapat sesuatu musibah antara dosa kita juga. Kesilapan kita yang kita buat. So, orang beriman, hati dia cahaya. Dia tak ada buruk sangka pada orang. Dia tak tahu dendam. Ini orang mukmin. Bila kata hati percaya, tak ada dendam.
Katalah misalnya satu orang tu telah marah kita atau umpat kita atau telah tipu kita dengan apa cara lah. Okay? Kerana satu masa dia datang minta maaf. Kita boleh maafkan tak? Kalau kita boleh maafkan, habis. Tutup buku. Buku kotor dah tak ada lagi. Kita dengan dia dah settle. Tak ada perkataan, yalah aku memang maafkan, tapi parut tetap tinggal kan? Orang beriman tak ada. Berhati-hati ada, tapi simpan dendam tak ada. Orang beriman, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, tidak terpatuk satu lubang 2 kali. Dia di padang pasir ni banyak, kat padang pasir ada lubang-lubang. Dan bila dia jalan, tak perasan keluar seekor ular atau snake, patuk dia. Sakit bisa, tapi dia dapat diselamatkan. Lain kali dia nak jalan juga, tapi tak ada jalan lain, mesti jalan situ kan. Dia jalan, tapi dia tahu situ ada ular. Dia berhati-hati. Tetap jalan depan ular. Macam sekarang ini, keluarga kita, adik, kakak, saudara mara, yang rapat dengan kita. Dia aniaya kita, dia tipu kita, dia umpat kita. Dia buat macam-macam menyakitkan hati kita. Kita dah tahu. Satu kali aku terkena. Tapi takkan selalu. Tapi nak buang tak boleh. Kenapa tak boleh? Kakak, abang, adik, saudara, anak buah. Macam mana nak buang? Awak tak nak campur dia pun. Ada majlis lain, dia ada, awak ada. Betul tak? So kita berhati-hati boleh. Dendam tak ada. Saya memang tak dendam. Tapi saya tak boleh lupa apa dia buat. Dendam lah tu. Kita selalu cakap, kita tak faham apa yang kita cakap. Kalau orang tak dendam, jangan cerita-cerita lagi lah. Jangan cerita kat orang, jangan sebut-sebut lagi tu tanda tak dendam. Okay? Kita berhati-hati saja. Cakap dengan dia, kadang-kadang orang depan kita bukanlah main manis muka. Macam kita rasa, gula tu pun tak cukup manis. Lemah, lembut lah cakap, gitu, gini. Tapi belakang awak, dia kira awak macam-macam. Okay? Kita dah tahu, dah lah. Lain kali, awak tetap bercakap dengan dia. Tetap berbual dengan dia. Tapi awak jaga. Awak screen untuk dia cakap. Tak ada lagi aku akan bur-bur, bar-bar ke dia. Okay? Awak cakap yang perlu, yang mustahak. Tanya, awak apa khabar? Lama tak jumpa, sihat awak. Kalau tanya, dengar sakit, kata sakit, awak dah baik. Macam biasa. Dia bilang, sakit Kalau sakit macam dulu kan kita bercakap, dengar awak sakit macam mana? Apa awak sakit? Kita tanya. Kita buat macam biasa. Tapi kita screen. Aku tanya yang dia tak boleh ambil perkataan kita tu, tikam kita balik. Faham tak? Dia tak boleh gunakan perkataan kita untuk bertindak pada kita. Tak boleh. Tanya biasa je. Khabar, anak-anak apa khabar, mak bapak apa khabar. Okay. Macam mana awak sekarang? Sihat? Begitu. That's all. Tak lebih, tak itu. Kalau dia cakap apa, kita rasa kita pun boleh dengar apa ni, kita dengar. Kalau rasa kita tak boleh dengar, kita excuse lah. Kita nak cepat. Bagilah, tapi kita tak musuh, kita tak rapat lagi. Tak rapat macam dulu, tak musuh. Sakit pening awak, kita datang apa-apa, punya perkumpulan datang. Wah, mungkin awak siapa? Awak kakak kita, awak abang kita, awak adik kita, awak saudara, awak anak buah, awak sahabat kami. Tapi kita jaga. Orang beriman, dia punya hati ni Allah harus jaga. Dia boleh buat, dia ada orang boleh nampak, ada orang tak nampak. Kasyaf dia. Kasyaf maknanya dia nampak sesuatu. Dia tahu ni orang nak tipu dia, dia dapat tahu, dia dapat rasa. Itu nampak. Ada orang dia tak tahu, tapi Allah lindungi itu. So, kita nak hati macam itu, nak sampai kepada hati macam itu, kita kena buat banyak pengorbanan. Banyak melawan hawa nafsu kita yang jahat. Okay? Jangan ingat orang mesti buat kita, kadang-kadang kita pun buat orang. Kan? Kita pun buat silap pada orang, kita pun cakap kasar dengan orang, bahkan kita pun cakap gah pada orang. Bila orang gah pada kita, kita rasa. Bila kita gah pada orang, mungkin kita tak rasa. So kita, bila kita orang beriman, dia percaya, dia akan mulai nampak kesilapan dia dan dia perbaiki. Okay? Dan dia punya hati ni selalu mudah. Nanti kat bawah dia, kita lunak. Pada hati orang Islam ialah hati yang bersih. Ada keterangan apa itu maksud hati bersih, hati yang lunak. Ini semua ada keterangan, akan kita bincangkan. Ini baru yang pertama. Yakni hati orang yang tidak bersaput, dia tak ada syak wasangka dengan siapa-siapa.
Dia tidak ada syak, beri syak wasangka kepada kemurahan Allah Ta'ala. Dia seperti terdapat lampu menerangi. Itulah hati orang mukmin. Nombor 2, hati yang hitam. Tidak menentu tempatnya. Seluruhnya hitam. Dah rosak, dah hitam. Daging kita nak makan. Daging warna apa nak makan? Merah. Putih pun. Ada daging putih kan? Awak nampak dia, tak nampak ni merah lagi kan? Itu tadi terlampau lama frozen. Okay? Tapi kalau daging itu awak masak, buat macam mana pun dah hitam sangat. Itu mungkin dah rosak. Okay? So hati yang hitam, hati yang dah rosak, dah kotor habis, dah selaput habis, satu titik pun yang bersih. Ini hati orang kafir. Okay? Hati orang kafir. Siapa kafir? Mana kafir apa? Ingkar, menentang, melawan Allah. Okay? Ada orang dia melawan Allah, menentang Allah, terang kita nampak. Dia sembah berhala, dia minum arak, dia main judi, dia berzina dan sebagainya. Itu terang, kafir dia terang. Tapi ada orang, dia tak solat, dia tak sembahyang, dia tak minum, dia minum arak, dia buat semua seribu macam maksiat. Tapi awak kalau bilang dia kafir, dia marah. Hati dia dah kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun alim. Allah telah patrikan hati mereka. Allah telah kunci hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, hati mereka, sampai tidak ada ruang untuk menerima kebaikan. Bagi mereka azab yang paling pedih. Allah tidak zalim. Allah tidak akan khatamkan, patrikan, kunci hati seseorang sampai kepada peringkat yang terlalu dahsyat dosa dia dan dia tidak insaf, tidak taubat, tak ada kebaikan langsung. Tak ada kebaikan pada Allah, tapi Allah still beri dia rahmat. Ada tak kebaikan dia pada orang lain? Mungkin dia ada kebaikan kepada isteri dia, mungkin dia ada kebaikan pada anak dia, ada buat baik pada anak, mungkin ada kebaikan kepada keluarga dia, mungkin ada buat kebaikan kepada sahabat-sahabat dia, pada jiran-jiran dia. Mungkin kita tak pandang ni kebaikan. Ini orang kafir, sembah berhala. Tapi bila kita masuk, morning, ini kebaikan tau. Good morning. Dia tekankan, dia tahu kita tolong tekankan, kasih kita tahan, kita masuk, semua orang masuk. Poin kita tekankan satu, mau kena naik, dia pun tekankan. Which floor? Third floor. You? 6. You? Dia tekankan semua. Ini kebaikan. Faham tak? Ada orang kafir ada kebaikan, tapi dia dalam perkara ketuhanan dia ingkar. Ini orang kalau kita bilang dah 100% kafir ni, maknanya hati dia jahat, amalan dia jahat, segala-galanya jahat. Okay? Tertutup habis. Dan tak ada kebaikan. Dan ada orang Islam pun macam itu. Dia tak solat, dia semua tidak. Tapi dengan mak bapak tengking herdek. Ada isteri pun dia aniayakan isteri. Mungkin kita rasa macam nak percaya ke tak percaya dengan cerita-cerita yang kita dengar, tak tahulah. Kalau tengok kat Syria sekarang, boleh menitis saya mata awak. Bayangkan tak nak tengok lagi. Budak-budak, hari-hari 10 budak mati, kesejukan. Kesejukan. Ada kat internet. Tapi nyarilah 10-12 dah last. Diorang nak tengah collect baju-baju panas. Oh, ni di Syria lah. Di area sana nyari 12 habis. Dah hantar barang. All the winter clothing.
untuk bersama orang-orang kat sana. Sejuk. Tak, orang kita fikir di mana hati orang yang membunuh tu? Sampai mereka terpaksa keluar dari Syria tau. Syria negeri aman tau. Masya Allah. Kalau di antara awak sudah pergi ke Syria di masa aman, awak tahu tak ada peperangan, tak ada apa. Dan snow tetap ada. Tak terpanjang kita. Kalau kat Syria, Jordan, ini semua snow datang, ini perkara biasa. Dekat Mesir pun perkara biasa. Cuma kat mana, kat Baitul Maqdis turun snow, orang dah masuk internet. Bila nak kiamat, tanda kiamat. Tak, itu perkara biasa. Cuma kalau snow dekat Saudi tu, abang perkara luar biasa. Sejuk mungkin. Saudi ada musim sejuk daripada zaman dulu sampai sekarang. Ada musim sejuk. Ni jam tengah sejuk betul. Okey. Ini sekarang di Greece ni pukul 11 Madinah 11. Malam 11. Okey, sejuk tu. Okey. Dan siang lebih sikit saja. Kalau Mekah boleh tahan sikit lah. Ini biasa. Okey. Sekarang kita tengok yang siapa yang saya cakap. Siapa saya nak cakap? Yang dekat Syria. Kalau pergi musim aman, nak tahu betapa hebat negeri itu. Dan pelajar-pelajar saya cakap lah, orang tengok pelajar dalam dunia ni, pelajar dari Singapura lah, atau dari Malaysia. Kalau dia pergi ke Syria, Masya Allah. Baik akhlak dia. Hebat orang belajar ke Syria. Tawaduk mereka semacam. Mesir tak? Mesir tak? Syria nombor 1. Okey. Tapi sekarang apa dah berlaku? Orang yang tinggal negeri itu, negeri dia, yang bunuh mereka raja, presiden mereka. Presiden yang buat arahan untuk bunuh rakyat dia. Apa asal nak bunuh rakyat? Ahli Sunnah wal Jamaah, presiden Syiah. Presiden dia Syiah Bapak dia pun Syiah. Orang Syiah benci orang Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia nak hapuskan orang-orang Ahli Sunnah wal Jamaah dari muka bumi Syria. Okey, satu dia bunuh. Dan bila kita bilang bunuh, bila hati itu gelap, manusia bunuh manusia, dengan kejam. Kejam, tak ada peri ke manusia. Okey. Budak-budak mati terkulai, no? 10, at least 10 satu hari. Kerana terlampau sejuk. Mereka terpaksa lari duduk di kemah-kemah. Dan ini musim sejuk. Kesian kita. Kita tengok kesian. Yang tadi kalau kita tengok itu yang kat Syria. Yang kat Singapura pun macam-macam hal berlaku. Bila hati dia gelap, kita dengar orang pembantu rumah kena cabut gigi, kena bantai, kena pukul, macam-macam kena buat. Yang buat siapa? Bukan orang kafir. Orang Islam. Pembantu rumah ni bukan manusia ke? Pembantu rumah ni bukan Islam ke? Kenapa orang ni boleh buat macam gini? Hati dia dah mulai gelap. Satu ihsan tak ada. Okey. Kita takut. Saya cakap satu daripada tanda kegelapan hati, kita tak perasan kita terpedaya. Awak ada pembantu rumah, kan? Dia bekerja dengan awak 8 bulan, 5 sen gaji dia tak ada. Orang yang buat gini hati dia gelap. Sebab tiap-tiap orang bekerja kita, sebelum peluk dia keren gaji dia mesti dapat. Dia sudah reda dapat sebulan sekali. Tapi awak ambil gaji dia 6 bulan sampai 8 bulan, kasih ke ejen. Haram dan berdosa. Ingat awak nak senang. Rumah awak ada orang bantu, ada orang gitu, ada orang gini. Jadi awak bayar ejen 300 lebih, 400 lebih. Kemudian lain semua, ejen kata kau tak payah bayar, dah ada perjanjian dengan maid ni. Dia nanti kerja dengan kau 8 bulan ke 6 bulan gaji dia, kau dah kasih dia. Dia dah tahu kau bayar ke aku. Haram dan berdosa. Pada masyarakat kena jawab. Ini hak si pembantu. Apa dia dah sign agreement, dia dah susah dia sign lah. Dia susah. Dia bukan orang senang. Kau ingat orang senang, dia nak kerja dengan kita macam itu. Ini kenapa?
Kerana kufur nikmat. Bukan orang ni, dia kata saya orang Islam, dia sembah Allah, dia sembahyang dan sebagainya. Dia tak sembah, tak syirik pada Allah, dia percaya pada Nabi Muhammad. Tapi kenapa Allah bagi kau nikmat, kau ada lebih, kenapa kau buat macam ni? Duit awak bukan tak ada, kenapa awak makan dengan ambil duit? Ini satu kezaliman. Dan banyak orang Islam kita, bila dia terangkan, dia tak mau terima, dia tak mau bayar. Oh tak nak bayar, jawab besok. Sebagai pendakwah, guru agama, kita semua dah sampaikan. Awak buat, awak tanggung. Dah cakap faman ya'mal miskala dzarratin khairan yara kan? So kita kena berhati-hati. Jangan sampai hati kita na'udzubillah jadi hitam habis. Okay. Nombor 2, 3, hati yang terbelenggu di atas kulitnya. Inilah hati seorang munafik. Okay. Ada kulit lagi. Kalau kacang tu, okay. Kalau awak makan kacang apa kacang tanah, kan? Kalau hari raya, awak nak bikin kacang tanah tu, awak goreng aja kan? Awak buang kulit ke dengan atau tak ada kulit? Buang kulit ke ada kulit? Kalau awak tak kulit tak boleh? Macam receh kan? Dah makan kulit dia terkeluar terlepas. So selalu orang buang kulit cantik sikit kan? Tapi bila ada kulit tak cantik, kan? Tak cantik dia. Okay? Jadi orang buang kulit. Hati orang munafik, macam nak kata dia bukan kafir, tak boleh. Sebab dia orang Islam. Tak nak kata dia Islam, dia terselapa. Bermakna dia dalam hati dia tak pernah bersih pada Allah. Tak pernah yakin dengan Al-Quran. Tak pernah yakin dengan hadis Rasulullah SAW. Tak pernah yakin orang beriman. Tak suka kepada kebaikan. Bila orang anjurkan kebaikan, tasyurkan kebaikan, dia suka cacat, cela, cerca, hina, cari kesilapan, cari kesalahan. Ini hati orang munafik. Okay. Pada zaman dulu Nabi sudah ada, sampai hari ini ada. Ini yang kita takut. Hukum dah ada dalam Al-Quran misalnya. Bila nak ditegakkan hukum ni, ada yang menolak. Ada yang menentang. Pasal dia memikir ikut ukuran mata akal dia, nafsu dia. Okay. So kita kena berhati-hati, jangan sampai na'udzubillah. Hati ni hati orang munafik. Munafik banyak tanda dia. Yang masyhur 3 tanda. Tapi kalau belajar baca Quran, tanda-tanda orang munafik tu sampai 50. Bukan 1, 2, 3 tau. Yang masyhur adalah hadis Nabi Salasun. Nabi kata 3 perkara ni, siapa ada padanya 1 atau 2 perkara atau ketiga-tiga, dia adalah munafik. Kalau cakap bohong, putar belik, tipu, mesti ada. Okay? Kalau berjanji, mungkir. Kalau dia amanahkan, khianat. Dan lagi satu hadis, Nabi terangkan 4. Ini 3, tambah lagi 1. Kalau jahat, kalau gaduh, jahat. Dia akan terangkan pada orang, sipulan dia salah saja. Diri kita tak salah. Walaupun awak bergaduh suami isteri, nak gaduh dengan mak, nak gaduh dengan siapa, kita terangkan suaminya salah. Kita bersalah, kita tak bilang. Kalau di mahkamah, wanita munafik atau lelaki munafik, dia akan terangkan kesalahan isteri dia saja, atau dia akan terangkan kesalahan suami dia saja. Dia takkan puji suami dia. Kalau kebaikan tu ada pada suami dia atau pada isteri dia tak puji. Dia selalu cari orang punya salah. Ini tanda munafik. Ini 4 saja. Banyak lagi. Kalau kita baca nak takut kita. So, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sebab orang kafir, orang nampak terang-terang kafir orang munafik, kita tak boleh cakap. Sebab dia akan, kita nampak ada masa dia macam orang Islam, tapi ada masa lain. Nabi Allah telah berkata dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya paling dekat sekali, paling bawah sekali, dekat dengan api. Sebab dia talam 2 muka. Okay? Talam 2 muka. Dia paling dekat dengan api. Okay? Dan hari ini bukan kita nak bincang soal munafik. Tapi kalau kita sampai masanya kita akan bincang tentang ciri-ciri orang munafik. Banyak sangat sampai
Banyak orang-orang beriman dia takut. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Rumah kita gantung ayat 3 kul lah, ayatul kursi lah. Kenapa tak gantung ayat kat rumah orang beriman? Ni ada ayat-ayat ni, rumah kita akan selamat. Syaitan tak masuk, pencuri tak masuk. Jadi yang selamatkan kita ayat-ayat ni syirik. Walaupun tu ayat Quran. Habis tak boleh gantung? Boleh. Kenapa gantung? Saya nak pandang ayat Quran. Daripada aku tengok benda lain, tengok ayat Quran lebih baik kan? Saya suka tengok ni ada jalan membaca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi ingatan pada kita. Pada siapa yang takwa kepada Allah, Allah beri dia jalan keluar segala kesalahan. Dan Allah akan beri dia rezeki jalan tak disangka-sangka. Dan pada siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia, menenangkan hati. Baca 3 kul, ni doa. Baca ayatul kursi, Masya Allah. Tauhid kita akan kuat kalau kita faham makna dia. Baca tu. Jadi kita tahu ayat ni supaya rumah kita ni, kita punya mata toleh-toleh nampak ayat Quran. Tak ada lebih daripada itu. Saya ini buat perhiasan. Al-Quran bukan perhiasan. Faham tak? Kita boleh nak tengok. Tengok ayat Al-Quran dah bagus. Apatah lagi baca. Apakah ini dengan awak tahu ayat Quran rumah awak ada bah tak tenggelam, ada api tak terbakar, pencuri tak boleh masuk? Lah, itu kerja Tuhan, bukan kerja ayat. Nampak? Hati orang munafik, dia akan percaya itu semua. Hati orang beriman tak? Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku dan saksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Amalan-amalan kita nak buat jangan bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau kita beramal banyak pun tapi ajaran itu, amalan itu tidak pernah Nabi anjurkan. Nabi tak anjurkan dan Nabi tidak menghalang. Okey? Misalnya baru ni ada orang telefon saya dan nak belayar. Ada yang mesej saya, kat Mekah, nak on the way ke Mekah, begini. Saya kena jawab panjang lebar, tapi tak tahu siapa yang mesej. Lah saya tanya, siapa ni yang mesej saya? Rupanya anak buah. Okay. Jadi tanya saya apa? Ustazah, saya nak tanya, saya nak pergi Mekah ni, nak belayar ni sekejap ni tengah nak pergi airport. Tapi saya nak tanya, betul ke kita hanya boleh buat satu saja umrah? Tak boleh lebih. Sebab ada hadis mengatakan Nabi hanya benarkan kita buat satu saja umrah. Satu kali masuk Mekah, satu umrah, tak boleh lebih. Saya bilang itu fahaman setengah-setengah ustaz yang menterjemahkan hadis Nabi. Okey? Memang Nabi satu kali masuk Mekah, Nabi buat satu umrah. Memang kita tak boleh nafikan. Nabi tidak buat sampai 3-4 kali umrah. Tak ada, satu saja. Okey? Tapi ada tak satu hadis yang mengatakan haram mengerjakan lebih dari satu umrah? Itu yang majoriti ulama mengatakan Nabi buat satu. Tapi Nabi tidak pernah menegur seorang membuat 2, 3, 4 dan berapa. Faham tak? So ada setengah orang, dia punya everything dia kata kita tak boleh, dia salah faham. Salah faham. Kita nak buat mesti ikut kalimah syahadah ni. Itu betul. Tapi pakai akal cara macam nak memahamkan agama. Okey? Jadi kalau dengar buat sesuatu, ada hadis tak? Ada. So Nabi kata kalau ada hadis, ni jalan. Okey? Kita 3-4 orang nak jalan. Seorang ni dia jalan pasal apa? Nak ada hadis mengatakan suruh jalan-jalan ni. So dia jalan. Tapi hadis tu berhenti kat sampai tangga situ berhenti. Lepas tu tak ada hadis lagi yang boleh menyuruh dia ke depan. Dan tak ada hadis lagi menyuruh dia ke stand. So dia stop berjalan. Tapi ada orang, dia kata, Nabi kata ikut jalan ni. Jadi dia ikut. Tapi kenapa dia ni stop? Dia kata, hadis kata, kalau sampai tempat sini, taklah kamu berhenti. So dia pun berhenti, dia ni pun berhenti. Lepas tu dia jalan. Dia kata, kenapa kau jalan? Nabi, dia kata, kenapa kau tak jalan? Tak ada hadis suruh jalan. Tapi kenapa kau jalan?
pergi Mekah buat satu umrah tak boleh lebih. Nabi buat satu aja. Nabi tak larang kita buat 10 pun. Dan kenapa Nabi tak buat banyak-banyak satu kali? Kalau Nabi dah buat banyak, nanti jadi berat pada umat. Faham tak? Sama macam solat tarawih. Okay? Nabi, sahabat tengok Nabi buat berapa? 8. Kenapa Nabi tak buat 20? Kenapa Nabi buat 8? Itu pun Nabi buat 3 hari saja. Masa hari keempat Nabi tak keluar. Sahabat dah penuh, satu orang tak balik. Tunggu, Nabi tak keluar daripada bilik. Besok mereka tanya, ya Rasulullah, kami semua tunggu Rasulullah dah lama, Rasulullah tak keluar-keluar. Kata Nabi, aku khawatir nanti solat dia jadi fardu atas kamu. Susah tak? Susah. Satu Nabi buat cuma 3 hari dan hanya 8 rakaat. Tapi siapa yang mengajukan 20? Sayyidina Umar. 20. Kemudian di zaman Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia tak buat 20. Sebab dia kat Madinah. Orang Mekah, dia buat 4, dia rehat. Itu pada tarawih. Berehat-rehat. Buat 4, dia rehat. Macam cara dia rehat, dia tawaf. So dia kata, orang sana, dia buat salat 4, dia tawaf 1 kali. Dia buat salat 4, dia tawaf 1 kali. 1 kali tawaf, 7 kali pusing. Kan? Mana pahala dia besar. Kita kat Madinah tak ada tempat nak tawaf. So, diorang tawaf, kita solat ada tempat. So, akhirnya orang Madinah solat tarawih 36 rakaat. Kemudian sampai yang ada solat tarawih 72 rakaat. Lagi banyak. Siapa yang penting ialah sujud pada Allah. Ada tak hadis yang melarang solat 20, solat 36, solat 72? Tak ada. Awak mesti faham, matlamatnya ialah kita solat sujud pada Allah. So, ikut fahaman masing-masing lah. Faham tak? Ada orang dia nak beku kamu tak ada, dan beku lah jadi. Okay? Ada orang dia tak nak beku, saya nak masak lauk kari daging. Okay? Habis, saya tak nak beli, kata orang masak kari ayam. Okay? Saya tak nak beli ayam air batu, saya nak beli ayam fresh. Kalau beli ayam fresh, hari Selasa, masak hari Minggu. Beku juga. Betul tak? Cakap tak nak beku tapi beku. Dia tak nak beku, hari Minggu nak masak, hari Minggu beli ayam. Betul tak? So macam mana punya fahaman otak? Saya beli ayam fresh. Tapi kita nak ketawa, ayam fresh kau masak 7 jam, kau dah masak sebab beku juga. Habis orang ayam yang beku dia macam mana? Asal memang asal usul pun dia memang beku begitu. Dia ayam hidup pun beku. Tak, ayam hidup jalan kan? Betul tak? Dan lepas tu ditangkap, disembelih. Okay, bila sembelih, nak ekspor, masuk ekspor. So kalau kira-kira tak ada banyak beza kan? Ada orang kata tak, kita kan cakap besar lah, kita tak pakai ayam batu. Kesian, wallahualam, cukup PCB. InsyaAllah panjang umur kita jumpa 2 minggu dari sekarang, 13 hari bulan Januari. Dan saya nak meminta maaf pada awak semua lah kalau kadang-kadang saya selalu lambat datang. Bukan sengaja nak lambat, kadang-kadang semua dapat elak. Untuk penyampaian tak betul, minta maaf banyak. Saya minta awak punya doa. Dan insyaAllah kalau panjang umur kita jumpa kembali. Kalau seandainya awak dapat berita saya dah meninggal, bacakanlah Al-Fatihah. Kalau saya datang kelas, saya pula yang panjang umur, awak pula yang meninggal. Kawan-kawan beritahu kita bacakan Al-Fatihah. Boleh? InsyaAllah kita mendoakan satu sama lain. Semoga Allah beri kita sama-sama rahmat. InsyaAllah. Bismillah.